في العمل بالربع المجيب. تأليف العلامة الشيخ محمد مختار ابن عطارد الجاوي البغاري. غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahibil fadla wal minnah. Wassalatu wassalamu ala markazi dairatin nubuwah wa ala alihi wa sahbihi alladhi hum kan nujumi fi sama'il aliyyah wa ala alihi wa sahbihi alladhi hum kan nujumi fi sama'il aliyyah wa ala at-tabi'ina lahum ila yaumil hasrati wan nadamah. Itu bukan disuruh fi tapi nufusil mutmainnah. Itu pada naskah yang lama-lama tak ada. Tak ada sebut itu. Ini bagi naskah ni boleh jadi taubat yang baru-baru ni. Slogannya gini: ila yaumil hasrati wan nadamah. Itu ya. Yasuru fihi wa nufusil mutmainnah tu juga dah tembak bulat. Jadi bila yang lebih-lebih tu kita buat bulat. Sini yasuru fihi dari mutmainnah tu kita buat ini. Kita jangan padam. Kita padam esok kita nak buat pembetulan, kita tak tahu baca apa yang tak dikendaki. Sini kita bulatan tu itu lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat murah lagi amat kasih sayang akan hamba yang mukmin di dalam negeri akhirat. Nisbah dengan mu'alif kita, u'allifu, aku menulis. Kalau kita aqra'u, aku baca kitab ni. Itu kita ta'aluk dengan fi'il yang khas. Jadi dengan nama Allah jualah kita membaca kitab Taqribul Maqsad. Baik. Kemudian di pada bahasan basmalah ni, ikut ilmu yang kita masuk ucap, selayaknya kita hurai basmalah sesuai dengan ilmu yang kita masuk ucap. Sini ilmu falakiyah, nak cara ke mana payah juga masuk. Dalam ilmu fiqh boleh kita hurai masalah ada bismillah yang wajib, bismillah yang sunat, bismillah yang haram, bismillah makruh. Boleh hurai itu. Kalau ilmu usuluddin kita hurai bismillah di makna bismillah, nama Allah, adakah nama atau ain musamma. Kita boleh bahas sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim di usuluddin. Jadi itu falakiyah hurai macam mana? Jadi hurai yang bersesuaian dengan ilmu tu asal kita masuk mahir dulu dalam bina ilmu ni. Payah juga lah. Itu dia bagi hak fan. Adapun hak basmalah kita hurai bismillah berikut makna bismillah. Jadi bahasan basmalah ni kata ulama syahirun masyhur sungguh. Kita boleh dapat dalam kitab-kitab bahasan basmalah yang panjang-panjang. Baik. Tak apalah.
Alhamdulillahil wahibil fadla wal minnah. Al-minnah, puji-puji bagi Allah. Yang ni puji yang 4 jenis. Kalau kita pakai alif lam pada alhamdu dengan makna alif jinsi, ni puji-puji yang 4. Puji Allah akan zatnya sendiri, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Puji Allah kepada hambanya, ni'mal amru innahu awwab. Allah Ta'ala puji Nabi Ayyub. Puji kita kepada Allah, alhamdulillahilladzi at'amana. Puji kita kepada sama-sama hamba Allah. Kita puji akan Zaid, Zaidun alimun, Zaidun karimun. Jadi keempat jenis puji itu ialah mustahak bagi Allah, mustahakul lillah. Walaupun kita nampak pada zahir kita puji Zaid, hakikatnya kepujian itu ialah kepada Allah, karena Allah Ta'ala yang menjadikan Zaid. Apalagi kalau puji Allah kepada zatnya sendiri, ataupun puji kita kepada Allah, dan Allah puji kita sendiri pun, kepujian itu lillah. Jadi kembali kepada Allah, tertentu bagi Allah. Baik. Allah, sifat bagi Allah. Allah Al-Wahibi, Allah yang memberi. Memberi apa? Maf'ul bagi Al-Wahibi, maf'ul bagi isim fa'il. Al-fadla wal minnata, akan fadlah wal minnah. Di sini sebut fadlah dengan makna fadlah lah. Apa dia fadlah? I'ta'u syai' bi ghairi 'iwadin, memberi sesuatu dengan tanpa balasan. Kita bagi apa-apa kepada kawan kita, semata-mata limpah kurnia je lah, tak tuntut balasan. La ajilin wala ajilin, tidak secara segera ataupun berlambatan, kita tak minta balasan. Jadi Allah yang memberi kepada kita dengan tanpa balas. Itu dia panggil semata-mata limpah kurnia Allah. Itu kalau kita bahas di makna fadlah. Tapi kalau kita nak adu kepada kepada pelajaran yang kita mengaji ini, lafaz al-fadlah, fadlah ni dipanggil bara'atul istihlal. Di sini ada bara'atul istihlal. Pada khutbah musannif ni ada bara'ah. Apa bara'atul istihlal? Itu ayat qural musannifu fi awal kitabihi ma yush'iru bi maqsudih. Yang ini menyebut oleh muallif musannif pada awal kitabnya sesuatu yang memberi berasa kepada kita akan maksudnya. Sebab dalam bahasan ilmu falakiyah ni ada sebut nisful fadlah. Kita datang kita mengaji, kita kira dengan rumah kita, di situlah kita akan dapat satu ketika tu, adakah malam lebih panjang pada siang ataupun siang lebih panjang pada malam. Kita nak kaji nisful fadlah. Jadi nafas fadlah ni seolah-olah musannif ni nak beritahu kepada kita, ini kitab falakiyah ni. Walaupun tak berjumpa lagi bahasan dia, tapi dah diisyarat kepada kita. Pada bahasanya kitab ni nak membahas falakiyah, sebut al-fadlah. Al-fadla wal minnah, dan minnah. Minnah mana atiyah, pemberian juga sama makna pemberian. Baik. Nama anak nama Fadil, Fadal. Nama Minah lah. Minah tu bukan ringkasan pada Aminah lah. Minah saja. Mana pemberian? Baik. Wassalatu wassalamu ala markazi dairatin nubuwah, dan rahmat Allah dan sejahteranya
turun keduanya, ala mana nazilatani, ala turun keduanya di atas markazi dairatin nubuwah, atas markaz bagi daerah nubuwah. Cuba tengok kitab kita. Di sini pun dia ada bara'atul istihlal. Tak serta lagi bab markaz. Tujuan musannaf sini nak berdoa kepada Nabi. Diguna lafaz isim masdar, wassalatu wassalamu isim masdar, bukan masdar. Karena masdar bagi salah tu tasliyah. Salla yusalli tasliyatan, itu masdar dia. Tapi sini ma'alih kita guna isim masdar. Kenapa? Karena takut mewaham kepada kita, memberi sangka kepada kita Nabi itu disiksa. Sebab ada juga siksa mana tasliyah wa tasliyatu jahim. Tasliyah bila kita guna lafaz masdar, takut memberi waham. Tasliyah mana memasuk, membakar. Man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin walihi ma tawalla wa nuslihi jahannama. Nusli mana mempermasukkan, membakar dalam neraka. Sebab itu tak diguna isi masdar, tak guna lafaz masdar sini, guna isi masdar, wassalatu wassalam. Sama juga dengan salam. Salam mana taslim sini. Cuba tengok firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mana taslim ni? Tapi bila di sana sebut salah, nak munasabahnya sini sebut wassalam. Ini munasabah. Cuma di sini kalau kita berjumpa di mana-mana kitab pun, kalau diguna lafaz isim masdar kan, guna lafaz madhi kan, lafaz mudhari' kan, apalagi amal, maksudnya nak berdoa kepada Allah. Di sini bagi jumlah du'aiyah, khabariyah lafzan, insya'iyah makna. Kalau kita lihat pada lafaz nak cerita, sebab apa kata cerita? Sebab sini ada jumlah mubtada khabar. Wassalatu wassalam. Mubtada. Khabar mana? Nazilatani ala. Jadi lihat pada jumlah ni, jumlah khabariyah. Nak cerita. Maksud dia apa dia? Maksud dia insya. Tapi maksud dia insya iaitu makna. Kita di sini kita nak mengadakan doa. Jadi mana apa? Wassalatu wassalam ay Allahumma salli ala ya Allah, salli, beri rahmat olehmu, wassallim, beri sejahtera olehmu, ala, di atas Nabi kami, iman ma'iyah. Jadi guna wassallallahu wasallama ke. Adapun guna lafaz mudhari' ka, yusalli wa yusallimu ka, ataupun guna lafaz isi apa nama bil amal ka, Allahumma salli wa sallim ka. Semua tu tujuan nak berdoa, nak minta doa. Mudah-mudahan merahmat Allah dan sejahtera Allah Ta'ala atas Nabi. Mana Nabi? Dia tak sebut Nabi pun. Dia tak sebut Nabi, tapi disebut markazi. Di sini dipanggil tashbih baligh. Ala markazi ay ala nabi, kal markazi, di atas Nabi yang diserupakan dengan markaz. Markaz ini nak ke Nabi kita. Apa makna markaz? Maskar ni, markaz ialah kalau kita minta talaqiah, satu titik di dalam daerah mana bulatan, titik di tengah bulatan, yang garisan-garisan yang keluar daripada sama, titik tengah pusat ni dipanggil markaz. Kalau kita ada titik tengah ni dipanggil markaz.
Nabi kita tu diserupakan dengan markaz. Ataupun di sini kita panggil ba isti'arah. Isti'arah ni. Jadi kita pakai isti'arah. Supaya kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa makna as-siratal mustaqim? Ihdinas sirat. Sirat itu makna apa? Makna din al-Islam. Asy-syabiha bis-siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkan kami atau kekalkan kami. As-sirat ad-din al-Islam. Tunjukkan kami, hidayahkan kami akan agama Islam. Agama Islam yang asy-syabiha, yang diserupakan dengan jalan yang lurus. Dipanggil isti'arah musarrahah. Tapi Allah Ta'ala azab musyabbah, dia mendatangkan musyabbah bi saja, iaitu as-siratal mustaqim. Sini pun maksudnya ala nabi, di atas nabi, kal markazi, nabi yang diserupakan dengan markaz. Itu maksudnya gitu. Tapi dihazah oleh lafaz nabi itu bawah lafaz markaz saja. Ini kita kata isti'arah sini. Dan di sini juga ada dipanggil bara'atul istihlal. Sebab dalam bahasan falakiyah ada sebut satu kataan markaz. Dalam rubuk kita ada markaz. Apa dia markaz? Ini yang benang tu. Benang tu ditobik pada markaz. Lubang tengah-tengah ni dipanggil markaz. Dipanggil markaz. Jadi isyaraan bagi dipanggil bara'atul istihlal. Tadi juga lah, ayatul musannifu fi awal kitabihi ma yush'iru bi maqsudih. Menyebut musannif pada awal kitabnya akan satu perkataan yang memberi bahasa pada kita. Maksud tuan musannif ini ialah nak mencari ilmu falakiyah. Sebab sebut lafaz markaz. Nabi yang diserupakan dengan markaz bagi daerah nubuwah. Apa daerah? Daerah ni bulatan. Dalam falakiyah ni kita mengaji banyak bulatan-bulatan. Robok kita sendiri pun bulatan. Cuma bulatan yang dipotong-potong, diambil 1/4 pada bulatan. Saya bulatan. Tambah 3 lagi jadi bulatan. Dalam falakiyah ni kita akan faham sama daerah. Apa makna daerah? Bulatan. Kata markaz Nabi kita, markaz bagi daerah nubuah. Orang-orangnya semua keadaan sifat nubuah tu Nabi kita lah markaz bagi daerah semua nubuah. Nabi-nabi, masuk nabi-nabi yang lain yang ada sifat kenabian tu, Nabi kita lah titik tengah bagi sekalian daerah nubuah. Habis. Dan akan datang kita mengaji pula qaus. Apa dia qaus? Daerah ni bila kita potong-potong jadi qaus. Qaus ni mana lengkung? Lengkung ni qaus. Walaupun lengkung kecil, bulatan bila kita potong-potongkan, potong-potong bulatan ni, dia akan bentuk qaus. Ni qaus. Di robok kita ni ada qaus. Dia qaus. Nanti kita akan mengaji qausil irtifa'. Qaus irtifa'. Kita nak ukur tinggi matahari. Benang kita ni, kita akan baca dia qaus irtifa' ni lah. Qaus imam matahari. Malah tak boleh lah, kena ada siang sehari. Baik. Habis, selesai. Kalimah ni. Wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum
kan nujumu fis sama'il 'aliyah. Di sini ada satu ilmu lagi namanya ilmu badi'. Tirai sajak-sajak. Al-fadla wal minnah dairatin nubuwah sama'il 'aliyah. Semua diwakil ta. Ujung sekali wan nadamah. Ulama dia tirai benda tu. Kalau kita nak hurai khutbah ulama, kita terpaksa ra'i. Sikit sebanyaklah ilmu-ilmu yang disusun dalam khutbah. Wadduha wal-laili idza saja. Quran sendiri pun kepala ayat sama-sama. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashqa was-sabihati sabha was-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra. Sini pun al-minnah, an-nubuwah, al-'aliyah, wan-nadamah. Hujung sama-sama. Baik, bila katanya khutbah ulama ni, kalau orang yang tinggi ilmu dia, dia khutbah ni paling mana hari dah bukan. Sebab musannif dia bukan tulis saja, dia tulis untuk kita hurai tapi dia isi ilmu lah khutbah. Baik, jadi kita hurai sikit sebanyak yang kita mampu lah. Banyak lagi benda-benda sini kita mampu hurai. Wa ala alihi, juga salatu wassalamu juga ala alihi, di atas alihi alim Nabi, keluarga Nabi. Maklum keluarga Nabi banyak makam puji, makam zakat, makam doa. Makam zakat kena kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Al-Muttalibi, Al-Hashimi itu dalam mazhab Imam kita Syafi'i dipanggil keturunan yang tidak boleh makan zakat. Karena zakat ni daki-daki harta manusia tak layak orang mulia-mulia ni. Itu nama Hashimi dan Muttalibi. Imam kita Syafi'i datang nasab Muttalibi, sebab anak Abdul Manah ada 4 orang. Nama Hashim, Muttalib, Abu Syams, Naufal. Jadi Nabi cuma mengaku Hashim dengan Muttalib saja. Bunan bawah sampai bawah tu dia bagi keluarga Nabi yang ditegah makan harta zakat pada mazhab Imam kita Syafi'i. Itu keluarga pada mazhab makan zakat. Keluarga pada makan puji kena pada awliya idah. Jadi mudah-mudahan kita nak di sini keluarga pada makan doa kena pada kita. Seperti mana hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabarani, Al Muhammadin kullu taqiyyin. Keluarga Nabi ialah orang yang bertakwa daripada syirik. Mana orang yang tak tersentuh dengan syirik, kufur, Nabi mengaku sebagai keluarga pada makan doa. Itu ulama buat ta'rif kullu mu'minin walau 'asiyan. Tiap-tiap orang beriman walaupun masih mengejar maksiat, cuma maksiat dilakukan tak sampai tahap syirik, tak sampai jadi kufur, keluarga Nabi dah. Jadi kita doa kenal sini keluarga Nabi pada makan doa, mudah-mudahan kita samalah. Wa sahbihi, dan sahabat Nabi. Sahabat Nabi, sebenarnya sahabat Nabi man ijtama'a bi nabiyina sallallahu alaihi wasallam ba'da an-nubuwwati yaqadatan mu'minan bih. Mereka-mereka yang berhimpun dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis, walaupun Nabi tak lihat dia, ataupun dia buta tak lihat Nabi, seperti Ibnu Ummi Maktum. Asalkan ada majlis Nabi selepas daripada nubuwah dan jadi Rasul, dan dalam keadaan jaga pula, bukan dalam mimpi, dipanggil sahabat Nabi. Dengan syarat beriman lah. Kalau tak beriman bukan sahabat. Kalau Abu Lahab bukan sahabat, tak beriman walaupun jumpa Nabi selalu. Alladzina hum, yang mereka itu kan nujumi, seperti bintang-bintang, fis sama'il 'aliyah, pada langit yang tinggi. Sahabat Nabi seperti bintang pada pihak apa? Jadi
Jadi bila kita buat tashbih, tentu ada wajah syabah. Wajah syabah, jalan serupa. Zaidun kal badri, Zaid seperti bulan. Pada pihak apa? Fil husni, pada pihak Zaid ni elok rupa dia, tak jemu mandang. Tak jemu kita pandang muka Zaid. Kita pun buat tashbih, Zaidun kal badri, Zaid seperti bulan. Seperti wajah mana? Seperti ke mana? Adakah pada pihak dia ni bulat muka atau tak? Begitu. Pada pihak tak jemu pandang muka dia, seperti mana tak jemu mandang bulan. Sini sahabat-sahabat Nabi ditashbihkan seperti nujum, seperti mana bintang-bintang. Pada pihak apa? Tidak. Pada pihak bintang itu memberi petunjuk orang-orang yang sesat di tengah padang pasir dan lautan yang luas, tak berjumpa ke mana jalan, ahala ke darat ataupun ahala ke kampung halaman ni, tak tahu mana arah utara, barat, selatan, tak tahu. Tengok bintang, tahu jalan balik. Itu orang sesat dengan padang pasir. Sahabat Nabi pula memberi petunjuk kepada kita yang sesat dalam agama. Sesat dalam agama, tengok sahabat Nabi. Sahabat ni memberi petunjuk kita dalam agama. Bagi tashbihkan sahabat seperti mana? Kan nujumi fis sama'il 'aliyah. Jadi kalau kita nak jadikan kan nujumi fis sama'il 'aliyah ni sebagai iqtibas, boleh. Iqtibas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat aku ni seperti bintang. Jadi musuhnya kita ni iqtibas. Dia sambar ambil kalam Nabi tu, hubunglah kitab dia. Tapi bukan dengan bahawasanya kalam dia adalah hadis, bukan. Salahlah mengubah hadis. Iqtibas ni seperti mana kita tiru Quran, kita ambil sikit-sikit lafaz dalam Quran. Jadi kata kita nak sama dengan Quran. Tapi dengan bahawasanya bukanlah kalam kita tu Quran, kalau tidak salahlah. Seperti mana untuk khatib baca khutbah, Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Dia macam tu harap. Itu iqtibas lah tu. Dia sambar ambil ayat surah At-Tin tu. Ditambah dalam perkataan dia. Tapi perkataan tu bukan Quran. Cuma dia iqtibas, masukkan sikit. Tak salah. Kalau kita anggap ni kalam ni bukan kalam Quran, kalam dia sendiri, cuma dia sambar ambil, boleh. Bebas. Ambil lagi, sikit lagi. Wa 'alat tabi'ina lahum ila yaumil hasrati wan nadamah. Dan berdoa juga kepada tabi'in, orang-orang yang mengikutkan sahabat. Wa tabi'ina lahum, dan yang mengikut bagi mereka itu sahabat, hingga ke mana? Kepada hari yaumil hasrati, kepada hari sesal, wal nadamah, sama makna lah. Hari sesal dan nadamah ni hari apa? Hari kiamat. Jadi tujuan mu'alif kita ni nak menselamakan selawat hingga kepada hampir hari kiamat. Habis selesai. Ini baru kita nak masuk jawab. Amma ba'du, lepas daripada itu, amma ba'du, adapun kemudian daripada itu. Kemudian daripada mana? Kemudian daripada kita ucap bismillah dan alhamdulillah dan selawat salam atas Nabi, atas sahabat Nabi, atas ahli Nabi, atas tabi'in. Lepas pada tu, kalau Arab kata gini, amma ba'du ay ba'dal basmalah walhamdalah wassalati wassalami ala man dhukir. Selepas pada tu nak cerita apa pula? Jadi kalimah amma ba'du didatangkan untuk nak memisahkan daripada satu gharat kepada gharat yang lain. Dulu mu'alif kita nak ambil berkat dengan ucap bismillah, nak memuji Allah, nak berdoa ke Tuhan, ke atas Nabi kita. Itu maksud mula-mula. Ini maksud lain pula. Jadi untuk kerana nak memisah antara dua maksud tu, didatangkan lafaz amma ba'du. Itulah tujuannya. Macam kita tengok baca khutbah lah. Dia baca khutbah, dia baca rukun. Selesai rukun tu, dia mula nak
sembang, mula nak cara tajuk hari ni. Dia pun sebut amma ba'du. Kita ingat dah. Lepas pada amma ba'du tu, nak cerita, nak syarah lah. Ini pun dia mula nak buka cerita dah. Apa saya ucap belum lah? Okey, tak boleh ingat pun dah. Tidak boleh, naklah. فلما قرأنا عند شيخنا العالم العلامة العارف بالله الشيخ سليمان الزهدي النقشبندي الخالدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Maka tatkala membaca kami di sisi syekhina, guru kami. Dia kata musannif kita, siapa guru dia? Al-alimi, yang alim. Itu lafaz tu tak bawah lagi tu. Yang alim ni yang mengetahui. Jadi kalau kita tahu satu bab ilmu, nama alim dah. Kita tahu akan ilmu wala satu bab wudu, kita kata kita faham bab wudu, kan nama alim, betul? Tapi ma'ali guru tuan musuh kita bukan kita alim. Al-allamati, itu sirat mubalaghah. Allamul ghuyub, yang sangat mengetahui, yang sangat alim. Itu lafaz. Ini amsilah mubalaghah. Al-allamah. Jadi di lafaz tu pun dah balaghah dah. Tambah pula ta pula. Ta yang ada pada alamah dipanggil ta litakidil mubalaghah. Ta yang tambah untuk nak menguatkan lagi cakapan. Yang sangat alim. Lafaz tu pun dah balaghah dah, tambah ta lagi. Mana ta yang ada pada alamah ni bukan ta ta'nis. Dipanggil ta litakidil mubalaghah, seperti mana ta yang ada pada fariḍah. Talabul ilmi fariḍatun. Fariḍah tu bukan ta'nis tu. Dan bagi ta li ta'kidil mubalaghah, sebab nak tak mutabaqah dah. Talabu mubtada, fariḍatun jadi khabar. Talabu muzakkar. Kalau kita kata ta ta'nis, tak mutabaqah. Dia mubtada dan khabar, kita nak mutabaqah. Kalau sini muzakkar, sini muzakkar. Sini mufrad, sini mufrad. Ini fariḍah tu sebab pada ta. Itu bukan ta ta'nis, tapi ta ini tambah untuk nak menguatkan. Terjemahan dia macam mana? Fariḍah, fariḍah tu dengan mana? Mafruḍah, yang sangat difardukan. Itu jimah itu baru zahir balaghah. Bermula untuk ilmu itu ialah sangat difardukan. Sangat dituntut. Jadi maksud tu al-allamah, yang sangat alim. Nama alamah ni bukan senang. Kurang-kurang dia kena menguasai sekurang-kurang lah 12 ilmu syarah ni. 12 ilmu sikit lah. Sikit 12 ilmu. Nak alim tafsir saja payah nak. Nak alim tafsir saja, nak alim fiqh saja, habis umur. Bukan sikit dekat fiqh. Nak alim semua bahasan-bahasan fiqh, satu bidang. Kajian tak habis-habis. Hadis lagi, tafsir lagi, nahu lagi. So nahu pun daripada kitab, daripada Jumiah sampai Ashmuni, tak mengaji. Ni kitab Falakiyah kecil nipis, dia pun tak mengaji. Bukan senang jadi alamah, dia orang alim banyak. Lambat makan masa, berpuluh-puluh tahun nak kena mengaji. Apalagi zaman kita sekarang ni, dia tak ada ulama muda, tak ada. Zaman dulu pun ada. Dia mengaji daripada kecil, duduk dengan orang-orang alim ulama, hidup dengan ulama, besar-besar ulama. Dah hafal hadis, hafal Quran, belasan tahun lagi dah selesai dah ilmu alat dulu. Jadi umur 30 insya-Allah boleh jadi ulama lah zaman dulu. Zaman kita lah dah ilmu kekurang sikit.
tiba hari ni ada orang David, ada ulama muda buat malu kat ayam. Main mana ulama? Kita boleh baca kitab ulama satu. Kita ni di betul ni kalau kita boleh baca kitab ulama, kita burai, kita faham maksudnya sikit sebanyak lah. Kat mana kita mampu, tu pun dah betul sangat-sangat lah. Sampai jadi ulama tu kena pergi duduk kawasan-kawasan yang banyak ulama, hidup dengan ulama. Jadi kita ni, masalah kita ni, kita tak ada, kita tak boleh nak, kita tak pandai nak mengukur satu, ataupun kalau kita benda-benda dunia boleh kita nak ukur, boleh. Macam mana? Bandingan lah. Kalau kita tak pandai main bola, di Malaysia sendiri ni kita misal dunia, tak apalah, nak masuk World Cup, ulun cari bakat, cari apa semua, mula habis duit juta-juta. Bukan kata World Cup, Asia pun tak naik lagi. Cuk mana halau. Walau halau sepak bola tiap hari. Bukan tak erti nak gelecek, apa semua erti. Sebab sepak tak menang-menang. Itulah bandingan dia. Orang yang lemah dengan orang kuat. Apalagi nak lawan dengan generasi bola dunia lagi tak boleh. Ni ikutlah Asia Tenggara pun Alif B lah. Itu bandingan. Di kita tu perasan kata kita alim, sebab kita tak adu dengan pembesar-pembesar ulama tu. Kalau hajuh langit bumi, kita pun perasan, Malaysia ni banyak orang alim lah. Nak alim kita rasa kita alim sebab kita duduk kampung kita, duduk kampung alim. Cuma duduk lawan orang besar-besar. Tak ada apa kita. Itulah. Baik, bandingan ni hak dunia sendiri tu. Pasal apa tak menang-menang? Pasal apa payah sangat nak menang ni? Itulah bandingan ni, hak tu dunia tu. Apalagi ilmu semua tu juga. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Wa fawqa, dan di atas orang yang alim, orang yang ada ilmu tu, alimun. Alim tu sirat mubalaghah, orang yang sangat alim. Ai alimun, orang yang sangat alim tu ialah mengatasi orang yang alim. Orang sangat mengetahui itu mengatasi orang yang tahu. Dia kata ilmu. Baik. Payah jadi alamah, payah. Senang kena kecimpung sungguh dalam bidang ilmu. Tak sampai masuk lagi. Kalau kita baca sikit, kita berhenti tak apalah, belah-belah lah. Tadi kita baca sikit apa nama kitab, apa nama Hisabiyah. Apa yang kita baca? Al-arifi billahi. Tengok, dah alim alamah, arif billah pula. Tuan Guru ni arif billah. Mana al-muttasifu bil ma'rifah, orang bersifat dengan mengenal Allah dengan ma'rifah yang khassah. Dengan yang tasawuf pula Apabila guru dia Al-Syaikhi Sulaiman, Syekh Sulaiman. Cuma Syekh ini Syekh pada istilah ilah, bukan Syekh lughawi. Syekh pada bahasa mana man jawazal arba'in, orang-orang sampai umur 40 tahun nama Syekh lah segi bahasanya. Walau kana kafiran, walaupun dia kafir, Syekh lah tu segi bahasa. Syekh Sami Belu. Syekh lah tu pasal dia dalam umur 40 lah. Syekh lah, tapi hak tu segi bahasa. Yang nak sini segi istilah. Man balagha rutbata ahli fadli, mereka-mereka yang sampai pangkat dapat kelebihan, ahli kelebihan dalam ilmu, dia panggil syekh. Walau kana sabiyan, walaupun dia masih budak lagi, berumur 15 tahun, tapi dah sampai tahap keilmuan yang tinggi, boleh panggil syekh. Habis. Syekh Sulaiman Az-Zuhdi An-Naqsyabandi. An-Naqsyabandi ni
yang dinisbahkan kepada apa nama Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Mana kata Tuan Syekh, guru Tuan Syekh kita Alhamdulillah ni, dia Tariqat Naqsyabandi Al-Khalidi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Habis. Memanglah kita tengok ilmu-ilmu bangsa payah-payah ni. Memang semua orang-orang yang ahli sufi belakang ilmu payah-payah. Alah. Kita pun soalan. Risalatahul mawsumata bi majalatin nadhirin. Wallahu a'lam. Kita sambung insya-Allah. Kita pelan-pelan mukadimah.